Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Ishaq yang memegang nombor matrik A20A2164. Hari ini saya ingin membentangkan beberapa perkara daripada subjek pengurusan harta pusaka syariah, iaitu kekangan dan penyelesaian kelewatan pengurusan aset pusaka ta'alih orang Islam di Malaysia. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya ingin menceritakan serba sedikit mengenai pengenalan tentang isu atau kes yang saya kaji ini. Okey. Salah satu punca kekangan atau penyelesaian kelewatan pengurusan aset pusaka ta'alih orang Islam di Malaysia ini adalah sikap rakyat Malaysia juga yang suka memandang remeh terhadap isu harta pusaka ini, iaitu dengan melambatkan penghantaran dokumen kepada pihak yang ingin menguruskan harta tersebut. Itu adalah salah satu sikap rakyat Malaysia yang suka melambatkan penghantaran dokumen tersebut. Salah satu berkemungkinan rakyat Malaysia kurang pengetahuan mengenai isu harta pusaka tersebut. Ini boleh menyebabkan harta aset beku tersebut meningkat di dalam Malaysia. Kesannya, taraf hidup ahli waris akan berkurang. Contohnya, dari sudut ekonomi, perundangan dan sosial, sekiranya ia tidak dikendalikan dengan sewajarnya. Seterusnya, saya akan membentangkan topik spesifik. Berdasarkan kajian ini, saya mendapati bahawa terdapat dua punca yang menyebabkan kelewatan proses pembagian harta pusaka. Punca yang pertama ialah sikap sambelewa dan suka berlengah dalam menguruskan harta si mati. Ini menyebabkan semua dokumen-dokumen penting akan hilang dan maklumat yang diberikan susah untuk dipercayai. Selain itu, perselisihan faham antara ahli waris juga menjadi punca kelewatan harta pusaka diagihkan. Dalam hal ini, orang luar bukan dari kalangan ahli waris telah membuat campur tangan dalam pengagihan harta pusaka. Orang luar tersebut akan menghasut ahli waris yang lain dan menyebabkan berlakunya pergaduhan sesama mereka. Ini menyebabkan harta pusaka sukar diagihkan kepada ahli waris. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan measurable, iaitu boleh diukur atau diuruskan. Pada tahun 2016, nilai aset warisan yang tidak dituntut dianggarkan berjumlah RM60 bilion, meningkat daripada 40 bilion pada 2007. Menurut data yang dikumpul daripada Kerajaan Akbar, media massa dan kajian penyelidikan daripada pihak berbeza berdasarkan kronologi beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat peningkatan dalam aset warisan yang tidak dituntut di Malaysia. Menurut Kerajaan Akbar yang diterbit pada 10 Julai 2007, aset pusaka yang tidak dituntut milik semua kaum di negara ini berjumlah 40 bilion. Dengan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz, Menteri Jabatan Perdana Menteri, menyatakan RM38 bilion adalah dalam bentuk harta ta'alih. Berikut di bawah merupakan Kerajaan Akbar yang menunjukkan harta pusaka yang tidak dituntut melalui peningkatan tahun, dan ini menunjukkan harta yang tidak dituntut meningkat pada setiap tahun. Dalam topik tersebut, kami mendapati bahawa terdapat laporan akhbar pada 18 Mei 2014 meletakkan nilai aset pusaka Islam yang tidak dituntut berjumlah 66.6 bilion ringgit Malaysia. Dan laporan terbaru yang diperoleh daripada Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, iaitu Datuk Aiha Hamim Samuri, menyatakan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTJ pada 2016 menerusi bahagian pembahagian pusaka BPP di bawah kementeriannya, merekodkan kira-kira 60 bilion ringgit Malaysia jumlah aset yang belum ditutup waris si mati. Bukan itu saja, pada tahun 2009, nilai aset harta pusaka ta'alih yang tidak ditutup meningkat daripada tahun sebelumnya, mencecah RM41 bilion daripada RM42 bilion. Jumlah aset harta pusaka yang tidak ditutup pada tahun itu termasuk gerai, rumah dan bangunan. Menurut Ahmad Saruji, Ketua Pegawai Pemasaran Amanah Raya Berhad ARB, anggaran itu merangkumi kira-kira 1 juta kes pusaka di Malaysia, iaitu jumlah besar yang mempunyai pengaruh terhadap ekonomi umat Islam khususnya. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi dengan relevant, iaitu berhubung kait.
Agensi yang berkaitan dengan harta pusaka perlulah memainkan peranan penting bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Terdapat beberapa agensi yang boleh menguruskan harta pusaka ini. Agensi-agensi tersebut ialah Mahkamah Tinggi Sivil, Pejabat Harta Pusaka Kecil dan Amanah Raya Berhad. Agensi yang pertama ialah Mahkamah Tinggi Sivil. Jenis harta pusaka yang diuruskan oleh agensi ini ialah harta pusaka besar. Ciri-ciri yang ada dalam agensi ini ialah harta tersebut lebih daripada RM2 juta. Bukan itu sahaja, nilai tunai mestilah lebih daripada RM200,000. Agensi ini dibentuk daripada Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Agensi yang kedua ialah Pejabat Harta Pusaka Kecil. Jenis harta pusaka yang diuruskan oleh agensi ini ialah harta pusaka kecil. Ciri-ciri agensi ini ialah mereka boleh mengurus kes harta alih dan harta taklih. Nilai harta yang diuruskan oleh agensi ini ialah kurang dari 2 juta. Agensi ini terbentuk daripada Akta Hasil Pusaka Kecil iaitu Pembahagian 1955. Agensi terakhir ialah Amanah Raya Berhad iaitu jenis harta pusaka yang mereka urus adalah harta pusaka ringkas. Ciri-ciri agensi mereka ialah mereka mengurus harta alih sahaja. Nilai harta mestilah kurang dari RM600,000. Agensi terbentuk daripada Akta Harta Pusaka Kecil iaitu Pembahagian 1955. Dengan adanya agensi ini, ia boleh meringankan lagi beban waris bagi menguruskan harta mereka. Ahli waris boleh meminta bantuan mereka dalam menyelesaikan isu harta pusaka ini. Kesannya, tanah dan rumah dari harta pusaka tidak akan terbiar, sekaligus ia boleh meningkatkan taraf hidup dalam kalangan ahli waris. Dalam topik transformation, terdapat 3 perubahan yang boleh kita lihat sekiranya isu ini dapat diselesaikan. Antaranya ialah harta pusaka dapat dihabiskan dengan mudah, tanah atau harta semati tidak terbiar, dan hubungan antara waris menjadi erat. Yang pertama, harta pusaka dapat diagihkan dengan mudah. Setiap data dan maklumat diberi dengan segera tanpa ada penangguhan. Ini menyebabkan pengagihan harta pusaka dapat dijalankan dengan cepat dan mudah. Kesannya, data tersebut tidak akan hilang dan ketetapan data tidak diragui. Yang kedua, tanah atau harta semati tidak terbiar. Harta beku dapat dikurangkan dari tahun ke tahun. Ini menyebabkan aset tidak akan terbiar. Kesannya, ekonomi umat Islam berkembang dan tanah tersebut boleh dibangunkan dan tidak terbiar. Akhir sekali, hubungan antara waris menjadi erat. Tiada pertelikahan antara ahli waris dan campur tangan orang luar. Kesannya, ahli waris dapat menjaga dan mengurus harta tanpa adanya salah faham dan kedengkian. Seterusnya, saya akan meneruskan pembincangan ini, iaitu saya akan membentangkan tentang cadangan. Cadangan yang kami kemukakan ini terdapat dua, iaitu daripada aspek perundangan dan aspek sosial. Daripada aspek perundangan, semua jabatan atau institusi yang mempunyai bidang kuasa dalam pengurusan dan pentadbiran pusaka perlu mengendalikan aset harta pusaka ini tanpa mengabaikan piawai syariah, terutamanya dalam pembahagian harta pusaka semati. Untuk mengelakkan hasil yang tidak menguntungkan, setiap individu mesti berhati-hati dan memahami dengan teliti setiap dokumen hak milik yang diterima. Daripada aspek sosial pula, setiap masyarakat perlulah penuhi dada dengan ilmu harta pusaka, iaitu dengan belajar lebih mendalam lagi tentang pembahagian aset harta pusaka ini dan memupuk sifat toleransi di dalam keluarga agar setiap pembahagian harta pusaka ini berjalan dengan lancar. Kesimpulannya, setiap lapisan masyarakat perlulah memainkan peranan penting dalam menyelesaikan isu ini. Mereka tidak boleh mengharapkan pihak berkuasa sahaja dalam menangani isu ini. Sekiranya isu ini tidak dapat diselesaikan segera, ia boleh menjatuhkan ekonomi Islam pada masa akan datang. Generasi akan datang terpaksa tinggal di dalam tanah orang bukan Islam. Sekian, terima kasih.